Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Bismillahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia para habaib, tuan-tuan guru, dan juga yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Kampung Relau Asahan serta barisan ahli jawatan kuasanya, seterusnya para jamaah dan seterusnya kepada sidang pendengar dan penonton channel YouTube saya. Jadi pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita di Surau Kampung Relau Asahan dengan pembacaan kitab hadis 40 sampai kepada muka surat yang ke-17. Itu bagi edisi Jawi. Adapun edisi Rumi, muka surat yang ke-31 pada baris yang pertama. Adapun kalau edisi Jawi, muka surat 17 baris yang keempat. Baris yang keempat pada kata musannif, keterangannya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya pada nak menerangkan hadis yang ketiga dan hadis yang keempat, hadis yang keempat, pada nak mensyarahkan keterangan hadis yang keempat. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sadiqul masduq, sebenarnya telah naik saksi Allah Ta'ala bahawa Nabi Muhammad itu orang yang benar lagi dibenarkan pada kebenarannya. Maknanya Nabi Muhammad itu ialah orang yang benar, orang yang tidak pernah menipu, lagi dibenarkan, lagi diakui pada kebenarannya, memang tidak pernah menipu. Sebab itulah dapat gelaran Al-Amin kan, dapat gelaran Al-Amin. Kemudian katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujma'u khalquhu fi batni ummih, yujma'u khalquhu fi batni ummih. Sebenarnya dalam perkataan ini boleh jadi dikehendaki bahawa dihimpunkan oleh Allah akan air mani lelaki dan perempuan dalam rahim ibunya. Dan maknanya dihimpunkan, yang bercampurlah air mani lelaki dan perempuan di dalam rahim ibunya, dalam rahim seseorang, itulah dekat dalam rahim ibunya lah, dan dijadikan daripadanya akan anak. Setelah berhimpun, maka akan dijadikan daripada air mani itu akan anak. Maka firman Allah Ta'ala, khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq artinya telah dijadikan anak itu
daripada air yang terpancar keluarnya. Air yang terpancar keluarnya. Dan boleh jadi pula dikehendaki daripadanya bahawa dihimpunkan olehnya akan lembaga kejadian itu daripada segenap batang tubuh perempuan. Boleh juga jadi, dan boleh jadi juga dia kata dikehendaki daripadanya bahawa dihimpunkan olehnya akan lembaga. Maksudnya terhimpunlah olehnya akan lembaga kejadian itu daripada segenap batang tubuh perempuan. Kerana tersebut pada perkataan setengah ahli ilmu adalah air mani itu dalam dornya giliran yang pertama sentiasa berjalan di seluruh batang tubuh perempuan. Sebab apa? Kerana tersebut pada perkataan setengah ahli ilmu, yang menurut perkataan setengah ahli ilmu adalah air mani itu dalam giliran yang pertama. Dan dalam giliran yang pertama, sentiasalah berjalan di seluruh batang tubuh perempuan. Maknanya 120, maknanya dalam giliran yang pertama, dia kata dalam batang tubuh perempuan, dan dalam masa itulah perempuan sangat rindu memakan sebarang makanan, terutama buah-buahan yang masam. Sebab itulah pada awal-awal dia perempuan tu mengandung, maknanya dia nak makan makanan yang masam-masam. Dia suka nak makan makanan yang masam-masam. Sebab ini maknanya inilah memang benarlah telahan ataupun perkataan daripada ahli ilmu ini. Maknanya pada giliran yang pertama perempuan tu mengandung, dia suka makan makanan yang masam-masam, terutama buah-buahan yang masam-masam. Iaitulah dalam masa 40 hari yang pertama. Maknanya dalam masa 40 hari yang pertama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, kemudian itu ditinggalkanlah air mani yang tersebut atas keadaannya hingga jadi ia alaqah, jadilah ia seketul darah. Lepas tu ditinggalkanlah air mani itu hinggalah air mani itu bertukar menjadi seketul darah. Kemudian maka berkekalanlah ia dengan hal yang demikian dalam dor yang kedua, dalam pusingan 40 hari yang kedua. Kemudian beransur-ansurlah besarnya sedikit, jadi ia mudghah, seketul daging. Maknanya 40 yang kedua daripada seketul darah tadi akan beransur-ansur bertukar menjadi mudghah ataupun seketul darah. Dan dalam dor yang ketiga ini dirupakanlah oleh Allah akan kejadian manusia daripada daging itu. Dirupakan oleh Allah akan kejadian manusia dalam daging itu, maka diperbuatlah olehnya dua telinga. Dijadikanlah dua telinga, dua mata, hidung, mulut dan lain-lain anggota yang zahir. Dan terus diperbuat pula akan rongga perut serta anggota-anggota batin di dalamnya. Dan terus pula diperbuat rongga-rongga perut serta anggota-anggota batin di dalamnya, seperti hati, jantung dan lain-lain. Seperti hati, jantung dan lain-lain. Maka firman Allah Ta'ala, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Artinya, Allah lah yang merupakan kamu dalam rahim ibumu
betapa ia kehendaki. Allah Ta'ala merupakanlah, dan Allah Ta'ala merupakan kamu dalam rahim ibu kamu betapa ia kehendaki. Maka apabila telah sempurna umur anak 3 kali 40 dan 3 kali 40 hari, ditiupkanlah padanya akan roh. Maknanya 3 kali 40, maknanya 120 hari lah. Dan selepas 120 hari, dan daripada awal-awal dia air mani tadi tu berkumpul tadi tu, setelah 120 hari selepas daripada air mani itu berkumpul, maka ditiupkan roh, dan maka ditiupkan padanya, pada anak itu akan roh. Maka firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'th. Artinya, wahai manusia, sekiranya kamu syak daripada berbangkit pada hari kemudian, sesungguhnya telah kami jadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada air nutfah, air mani, kemudian daripada alaqah, darah yang seketul, kemudian daripada mudghah, daging yang seketul, dan daripada mudghah yang mukhallaqah atau tiada mukhallaqah. Maka berkata Ibnu Abbas, maknanya Allah Ta'ala menjadikan, wahai manusia, sekiranya kamu syak daripada berbangkit pada hari kemudian, sesungguhnya telah kami jadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada air nutfah, kemudian daripada alaqah, kemudian daripada mudghah yang mukhallaqah ataupun yang tidak mukhallaqah. Maknanya selepas daripada seketul darah, kemudian menjadi daging, sama ada daging itu akan hidup ataupun akan gugur lah, ataupun bayi itu akan gugur. Maka berkata Ibnu Abbas, daripadanya ada yang sempurna kejadiannya dan ada pula yang kurang kejadiannya. Ada yang elok, ada yang kurang kejadiannya. Dan berkata Mujahid, daripadanya ada yang dapat digambarkan jadi manusia, dan ada pula yang digugurkan sebelum sempurna kejadiannya. Itulah kejadian kan. Kejadian bayi gugur tu. Kejadian bayi gugur tu itulah. Maknanya daripada digambarkan dari manusia, dan juga ada pula yang digugurkan sebelum sempurna kejadiannya. Diceritakan orang daripada Ibnu Mas'ud adalah air nutfah itu apabila telah tetap di dalam rahim perempuan, maka diambil dan dipegang oleh malaikat. Kata Ibnu Mas'ud pula, dia kata air nutfah tadi, air mani tadi, bila tetap dalam rahim perempuan, maka diambil dan dipegang oleh malaikat dengan tapak tangannya, tapak tangan malaikat, seraya berkata, Hai Tuhanku, adakah akan diperbuat menjadi manusia ataupun tiada? Dia pegang atas tapak tangan dia, dia berkata kepada Tuhan, dia kata, adakah akan diperbuat jadi manusia ataupun tidak? Maknanya akan jadi manusia ke ataupun akan jadi manusia ataupun tiada. Sekiranya berkata Tuhan tiada akan diperbuat daripadanya manusia, maka dipatahkanlah oleh malaikat akan lembaga itu. Kalau Allah Ta'ala kata tidak, mana tidak jadikan manusia, maka dipatahkanlah oleh malaikat akan lembaga itu dalam rahim hingga gugurnya. Itu cerita gugurlah. Dan sekiranya berkata Tuhan akan diperbuat daripadanya manusia, maka berkata malaikat, Ya Tuhanku, adakah ia lelaki atau perempuan? Kalau jadikan manusia, akan malaikat tanya pula, adakah lelaki ataupun perempuan? Berbahagia ataupun celaka? Berapa rezekinya, berapa umurnya, dan di mana ia berpulang ke rahmatillah, dan di mana dia akan meninggallah. Maka berkata Tuhan kepadanya, pergilah engkau kepada ibu kitab. Pergilah engkau kepada ibu kitab, yakni Lauh Mahfuz, dan di sana engkau dapatilah
segala perkara yang tersebut itu. Maknanya di Lauh Mahfuz lah telah tertulislah, maknanya lelaki ke, perempuan ke, bahagia ke, celaka ke, berapa rezeki yang dia dapat, berapa umur dia, dan kat mana dia meninggal dunia. Maknanya semua telah tertulis di Lauh Mahfuz. Maka pergilah malaikat itu kepadanya, dan setelah dilihatnya semua perkara itu tertulis di sana dengan terang, maka bersegeralah ia menyalin dengan tiada berfikir lebih panjang lagi. Maknanya setelah Allah Ta'ala perintah kepada malaikat pergi ke Lauh Mahfuz, maka setelah sampai di situ, maknanya dilihatlah apa yang telah tertulis dengan tenang, dengan senang, dengan terang. Maknanya apa yang telah tertulis di sana dengan teranglah, maka bersegeralah malaikat menyalinlah. Malaikat menyalinlah perkara itu dengan tiada berfikir lebih panjang lagi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayasbiqu alaihil kitab, yakni pada suratannya yang ada di dalam ilmu Allah, atau pada Lauh Mahfuz, atau pada rahim ibunya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Adalah perkataan ini sebagai umpama bagi masa yang paling dekat sekali, iaitu satu bahagian masa di akhir umurnya. Kata adalah perkataan ini sebagai umpama bagi masa yang paling dekat sekali, iaitu satu bahagian masa di akhir umurnya, dan bukanlah dikehendaki daripadanya satu hasta penuh. Perumpamaan daripadanya satu hasta penuh, atau masih ditentukan lamanya, kerana orang-orang kafir apabila berkata ia di akhir umurnya la ilaha illallah, kemudian terus ia meninggal dunia, maka masuklah ia ke dalam syurga. Maksudnya sekiranya yang di akhir umurnya, di akhir umur orang kafir itu sempat dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian terus meninggal ia, maka masuklah ia ke dalam syurga dengan tiada apa-apa halangan. Dan begitu juga orang-orang Islam apabila ia berkata di akhir umurnya dengan sepatah perkataan yang boleh menjatuhkannya kepada agama kafir, maka masuklah ia ke dalam neraka dengan tiada halangannya. Maknanya semasa hidup kita nampak dia, maknanya kita nampak seseorang tu baik, tetapi akhirnya dia tidak dapat. Sekiranya dia hampir meninggal dunia, dia tidak dapat membacakan, tidak dapat berkata dengan lafaz la ilaha illallah, maka dia tidak akan dapat masuk syurga. Maka dimasukkan ke dalam neraka dengan tiada halangan, wal'iyadzubillah. Maka hadis ini menunjukkan atas tiada harus tetapkan siapa-siapa yang akan masuk syurga dan siapa-siapa yang akan masuk neraka. Hadis keempat ni jugalah daripada kitab Imam Nawawi ini. Maknanya kita hadis 40 ni menjadi bukti dan dalil. Maknanya tak boleh kita suka-suka kata orang ini akan masuk syurga, orang ini akan masuk neraka. Tak boleh cakap. Tak boleh kita suka-suka nak klaim. Tak boleh kita suka-suka nak kata orang ni ahli neraka, orang ni ahli syurga. Tak boleh. Sekalipun berapa besar kebaikan atau kejahatannya, sekalipun berapa besar kebaikan dan kejahatannya, macam mana jahat pun dia, macam mana orang kata
Ini tak senonoh perangai dia pun tak boleh sekali-kali kita katakan ini memang confirm masuk neraka, jangan. Bukan kerja kita lah. Bukan kerja kita nak menentukan orang ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Dalam hadis ini diketahui juga bahawa tiada harus bagi seseorang manusia berpegang dengan zahir amal ibadatnya. Hadis ni juga nak mengajarkan kepada kita, janganlah kita berpegang kepada zahir amal ibadat kita. Janganlah kita ni orang kata, bahasa orang sekarang over confident kan. Overconfident, kita ingat kita ni amal dah banyak, kita ni confirm masuk syurga, bukan. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kita mengatakan sebegitulah. Jangan sekali-kali kita mengatakan sebegitu. Namanya hadis ini diketahui juga bahawa tiada harus bagi seorang manusia berpegang dengan zahir amal ibadatnya dan tercengang dengan baik atau banyaknya kerana ia belum dapat diketahui akan kesudahan. Jangan kita rasa banyak amal ibadat, jangan kita rasa tercengang, yakni hairan, kita rasa diri kita ni baik, ataupun kita ni banyak amal kita, banyak sembahyang, banyak baca Quran. Sebab apa? Kerana semua perkara itu tadi belum dapat diketahui akan kesudahannya. Belum tahu macam mana kesudahan kita. Belum tahu macam mana kesudahan kita. Jangan terlampau, orang kata jangan terlampau ni sangatlah. Jangan terlampau yakin kita ni dapat masuk syurga. Adapun berdoa, memang kita kena berdoa dan nak masuk syurga. Tetapi jangan sekali-kali kita ni rasa kita ni dah confirm, memang betul-betul confirm lah, memang sah lah akan masuk syurga. Dia kata, kerana ia belum dapat diketahui akan kesudahan, keadaan dan pekerjaannya, dan sepatutnya lah bagi tiap-tiap manusia bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Ta'ala supaya disudahi akan keadaannya dengan husnul khatimah. Tetapi sebaliknya, kita perlulah memperbanyakkan berdoa, mintakan kita ni husnul khatimah, maknanya kesudahan yang baik. Maknanya kita kena, inilah, kita kena minta husnul khatimah, maknanya kita minta kesudahan yang baik. Dan meminta berlindung dan minta berselindung dengan Allah Ta'ala daripada su'ul khatimah. Dan minta berselindung daripada su'ul khatimah, yakni kesudahan yang jahat, kesudahan yang buruk. Kita minta minta berselindung daripada mati dalam keadaan yang jahat, yang buruk. Sebab apa? Dalam hadis tadi kan, dalam syarahan yang kita baca tadi, maknanya belum tentu lagi dengan amal ibadat kita. Jangan kita ni rasa kita ni amal ibadat kita banyak, kita pergi kutuk orang, kita pergi persandakan orang, kita ejek orang, kata ini semua kau ni jahat ni, kau tak pernah datang surau ni, semua kau ni besok memang neraka lah jawab. Jangan. Bahaya bahaya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, sekiranya datang pertanyaan, senya telah berfirman Allah Ta'ala dalam Quran yang artinya kira-kira, senya orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan yang baik-baik, maka tiadalah kami sia-siakan upah orang yang berbuat baik. Kata senya telah berfirman Allah Ta'ala dalam Quran, sekira-kira artinya dia kata
Sebenarnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan yang baik-baik, maka tiadalah kami sia-siakan upah orang yang berbuat baik. Maka jawapannya atas dua perjalanan. Pertama adalah perkara demikian disyaratkan padanya baik kesudahannya. Apa-apa pun perlulah baik kesudahannya. Yang kedua adalah orang yang beriman dan berbuat amalan baik dengan ikhlas, mestilah disudahi akan amalannya dengan husnul khatimah. Yang kedua, orang yang beriman dan juga berbuat amalan yang baik dengan ikhlas, mestilah disudahi. Maknanya bukan saja dia buat amal, maknanya dia bukan buat amal nak menunjuk kepada orang, bahkan nak kata orang dia tu baik, tidak. Maknanya dia buat amal baik dengan ikhlas lah. Maknanya buat semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain, bukan kerana nak tunjuk-tunjuk, bukan kerana dengan dia buat amal tadi dia sedap-sedap nak kutuk orang, dia sedap-sedap nak kutuk orang, nak ejek orang, nak tempelak orang dan sebagainya. Maknanya dia kenalah ikhlas dan disudahi dengan amalan dengan husnul khatimah. Sedang orang-orang yang beroleh su'ul khatimah itu ialah sesiapa-siapa yang jahat amalannya atau dicampurkan amalan jahat dengan amalan baik. Itulah orang yang su'ul khatimah, maknanya jahat amalan dia ataupun bercampurlah amalan jahat dengan amalan baik. Maka bersabda Nabi SAW pada hadis yang lain, dia kata, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu linnas. Sebenarnya salah seorang kamu mengerjakan amalan ahli syurga pada apa-apa yang nyata di mata manusia. Maknanya buat baik, maknanya depan mata manusia dia buat baik. Itu dia kan. Depan manusia dia buat baik. Biasanya salah seorang kamu mengerjakan amal ahli syurga pada apa-apa yang nyata di mata manusia. Maknanya apa-apa pun kita perlulah melakukan tiap-tiap amal ibadat dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sekian sekat tu. Akan kita sambung dengan hadis yang kelima lah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.